Hurairah radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi ulumihi bidarin amin radhiyallahu ankum an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhar atau yadhbah bil musalla. Dalam bab yang disebutkan masih lagi dalam Kitabul Aidain ataupun membicarakan tentang 2 hari raya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah hari raya korban. Soalannya, boleh tak untuk dikorbankan, melakukan korban di masjid atau di musalla? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhar. Nabi melaksanakan korban atau menyembelih di mana? Bil musalla, iaitu di tempat solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita ke Madinah, di sana adanya masjid ataupun masjid yang dibina di atas tempat di mana baginda Rasulullah SAW melaksanakan solat hari raya. Nabi selalu solat hari raya di tempat di luar daripada masjid Nabi SAW. Jadi di sana ada beberapa masjid yang dibina dengan sebab di sanalah didirikan dari tempat di mana Nabi SAW melaksanakan solat hari raya. Jadi dinamakan tempat solat itu sebagai musalla. Itu tempat yang didirikan solat di atasnya. Dan Nabi melaksanakan penyembelihan di situ. Jadi dilaksanakan solat hari raya juga adalah di tempat yang lapang. Jadi di tempat yang solat, setelah selesai solat, sembelih di situ tidak menjadi masalah. Begitulah maksudnya juga di masjid. Maksudnya bukan di dalam masjid, tetapi adalah di kawasan masjid, tidak menjadi masalah. Di sekolah pun tak ada masalah. Kalau ada orang masalahkan, itu masalah masing-masing lah. Bermakna boleh tak untuk menyembelih di kawasan tempat solat? Maksudnya di tempat yang didirikan solat hari raya. Contohnya kalau dibuat solat hari raya di lapangan, setelah itu selesai, sembelih di atas tapak tersebut, tak menjadi masalah. Dibolehkan untuk menyembelih di kawasan tersebut. Cuma di dalam masjid tak boleh lah. Di kawasan masjid jelas tidak menjadi masalah, seperti mana yang dilaksanakan pada hari ini, berdasarkan kepada dalil yang jelas disebutkan di dalam pelaksanaan baginda Rasulullah SAW menyembelih ataupun mengadakan korban. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya pada hari raya, iaitu keluar pada hari raya, kembali pada hari raya, khalafat tariq, iaitu menggunakan jalan yang berbeza. Ini adalah untuk supaya mendapatkan fadilat. Yang pertama sekali, fadilat khutwah, berjalan. Yang keduanya adalah untuk supaya menebarkan dan mendapat dan menebarkan barakah. Disebutkan bahawa para malaikat berada di turugat, di lorong-lorong, di jalan-jalan, mendoakan kepada orang yang berjalan menuju ke masjid dan juga untuk solat hari raya. Jadi mendapatkan fadilat daripada malaikat-malaikat yang berada di jalan-jalan. Satu. Begitu juga disebutkan oleh daripada riwayat yang lain, dikatakan ini dikatakan oleh di antara berbeza pendapat, mengatakan adakah ini untuk semua ataupun untuk imam sahaja? Sebab baginda Rasulullah disebutkan menduduki kedudukan imam. Adakah imam saja yang jalan pergi dan balik jalan yang berbeza itu imam saja? Di dalam ashabu Syafi'iyah, aktsaruhum mengatakan bahawa umum, termasuk imam dan makmum, pergi jalan ini, balik jalan yang lain, untuk mendapatkan berkat dan juga menebarkan keberkatan. Itu di antaranya. Jadi disunnahkan, disebutkan sunnah untuk berbeza perjalanan
di dalam kembali dari pergi ke dalam masjid ataupun pergi menunaikan solat dan juga balik. Itu di antaranya disunnahkan. Kalau maknanya hari ini pergi jalan ni, balik jalan lain. Tapi kena sampai ke rumah lah, jangan pergi tempat lain pula. Kan? Macam dulu di zaman sahabat ketika mana Nabi SAW menyebutkan fadilat khutbah, maka para sahabat yang dulu dekat-dekat ni banyak yang pindah jauh untuk mendapatkan fadilat, langkah, banyak langkah. Ada juga yang dari dekat dah tak boleh pindah dah, dia pergi ikut jalan jauh sampai. Tapi di awal waktu lah, dia keluar awal. Ini keluar lambat, memang sampai lambat, tak dapat fadilat. Takbiratul ihram di belakang imam, tidak. Jadi dia jauh sampai ke masjid. Kita kadang-kadang jauh juga tapi tak sampai masjid, singgah pergi mana-mana, wallahu a'lam lah. Jadi juga di dalam solat hari raya disunnahkan untuk berjalan pergi ke masjid itu dan juga balik jalan yang berbeza, seperti mana yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara juga fadilatnya adalah untuk bertemu ataupun melintasi tempat-tempat yang lain, supaya yang lain juga dapat memberikan salam, saling tegur menegur. Itu di antara hikmah di dalam berziarah dan juga melewati kepada kaum muslimin. Jadi kalau pada hari raya khususnya khalafat tariq, baginda Rasulullah SAW akan berbeza jalan pergi dan baliknya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini kita sebutkan kerana Nabi SAW, kita sebutkan tadi, kalau tidak Nabi SAW solat kalau di Masjid Nabawi, Nabi rumahnya di dalam masjid. Tapi ini kerana solat hari raya disebutkan berbeza perjalanan pergi dan balik baginda Rasulullah, sebab Nabi laksanakan di luar, di satu tapak musalla, di tempat kumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan solat hari raya. Nabi pergi jalan ini, kan bulan Nabi balik jalan yang lain. Ini di antara kelebihan kalau sekiranya kita keluar pergi ke masjid ataupun solat hari raya, begitulah di antara sunnah yang dianjurkan. Apalagi dianjurkan untuk berjalan, juga dianjurkan sangat bagi orang-orang berjalan untuk menuju ke masjid kerana adanya khutbah ataupun langkah-langkah yang dikira. Pada hari ini bagaimana kenderaan, insya-Allah termasuk juga di dalam hal seperti itu. Tetapi masih yang utamanya adalah apabila seseorang itu melangkah dengan kakinya. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatani fi ayyami Mina. Turfifani wa tadribani wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tudaffifani wa tadribani wan nabiy sallallahu alaihi wasallam mutaghashsha bi thawbihi fantaharahuma Abu Bakrin fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana wajhihi qala da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu 'id wa tilka al-ayyamu ayyamu Mina. Daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk kepada tempatnya Sayyidina Aisyah, dan ketika itu bersama Sayyidina Aisyah ada dua orang hamba. Ini dah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Rasanya hadis ini sudah pun diperjelaskan. Ini di dalam buku ini diulang, tapi dalam buku yang sebenarnya tidak. Yang ada dalam hadis yang adalah qala Aisyah, disebutkan itu yang lain. Yang disebutkan adalah qalat Aisyah ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasturni wa ana anzuru ila al-Habasyah. Wa hum yal'abuna fil masjid fazajarahum Umar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'hum amnan bani Arfidah. Yang ini, yang jariyatani itu ataupun dua daripada budak perempuan itu telah pun dibahaskan, iaitu ketika mana mereka itu melagukan daripada lagu Bu'as. Dia disebutkan lagu Bu'as itu adalah lagu yang mana ketika peperangan antara Aus dan Khazraj, adalah lagu yang mana menaikkan semangat dan menyatakan tentang kehebatan pahlawan-pahlawan mereka.
Jadi di antara konsep lagunya itu adalah lagu patriotik, lagu yang menaikkan semangat, tak ada unsur mendayu-dayu ataupun daripada menyebabkan ianya lunak dan sebagainya, tak. Dan satu lagi, dua daripada perempuan itu, budak itu masih kecil dan juga dianya bukan penyanyi. Kalau penyanyi dia lagu suara sedap, jadi akhirnya membawa kepada nafsu dan sebagainya, itu haram. Bila pada hari raya, maka Nabi SAW ketika ditegur oleh maknanya ketika mana Sayyidina Abu Bakar tegur kepada Sayyidina Aisyah, mengatakan adakah seluring daripada seluring syaitan berada di hadapan baginda Rasulullah. Nabi mengatakan biarkan kepada keduanya. Dakhuma, kata baginda Rasulullah, biarkan keduanya wahai Abu Bakar, kerana pada hari ini adalah hari raya, iaitu hari raya disebutkan, maka di sana ada beberapa sebab, di antaranya selain daripada sebab apa yang disampaikan adalah daripada syair-syair Mu'adz. Yang keduanya juga pada hari raya adalah hari untuk berhibur, tetapi hiburan yang mana ianya mempunyai batasan syarak. Yang hadis yang disebutkan di akhir ini adalah berkenaan daripada apa yang dilakukan daripada rombongan Habasyah. Banyak riwayat berbeza. Disebutkan adalah orang-orang Habasyah datang untuk berziarah kepada baginda Rasulullah. Ketika sampai ke masjid baginda Rasulullah, bertepatan pula pada hari itu adalah hari raya. Maka mereka orang-orang Habasyah, apabila hari raya, mereka akan menyambutnya dengan sukaria. Di antaranya mereka akan membuat persembahan-persembahan, seperti persembahan-persembahan dalam bentuk main pedang, dan juga daripada gerakan-gerakan yang mereka buat, yang mereka lakukan ketika itu di dalam masjid baginda Rasulullah SAW. Apa yang berlaku ketika mana mereka berbuat demikian dilihat, ditonton oleh baginda Rasulullah. Bersama siapa? Bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam riwayat, pipiku bersentuhan dengan pipi baginda Rasulullah. Sayyidatina Aisyah duduk di belakang Nabi, kemudian ketika itu dijulurkan kepalanya, dilepaskan ketika itu pipinya dengan pipi baginda Rasulullah. Yang menegur ketika itu adalah Sayyidina Umar. Iaitu, kenapa ni ada tarian-tarian dalam bentuk tarian, seperti tarian di dalam masjid baginda Rasulullah, menghunuskan pedang. Pada hadis yang sebelumnya kita sebutkan dilarang untuk menghunuskan pedang di dalam masjid dan juga pada hari raya. Tapi disebutkan oleh Imam Bukhari yang ini lain, khusus pada hari raya ada perkara yang dibolehkan, pada hari yang lain yang tak dibolehkan. Di antaranya menghunuskan pedang, tapi dia punya tujuannya adalah untuk nak bermain-main di dalam masjid, untuk nak apa, kita panggil membuat persembahan. Dengan pedang, dengan dia punya apa namanya, apa tu, apa, perisainya dan begitu. Siapa yang tengok? Rasulullah. Begitu juga siapa? Sayyidatina Aisyah duduk di belakang baginda Rasulullah, lihat. Sampai apa? Penat, kata Nabi. Ketika itu dia kata, sehingga aku ini jemu. Lihat dah lama lah maknanya. Kata Nabi, hasbuki, dah cukup untuk kamu tengok, wahai Aisyah. Dah. Kemudian dia pun berlalu. Romantiknya baginda Rasulullah duduk ketika itu, isterinya duduk belakang. Masya Allah. Begitu juga maknanya di antaranya disebutkan dibolehkan, khususnya pada khususnya pada hari raya dibolehkan untuk nak berhibur, tetapi hiburan yang dibenarkan. Yang keduanya, di dalam hadis ini juga sebagai satu dalil bahawa di dalam masjid boleh dilakukan aktiviti-aktiviti, yang mana aktiviti-aktiviti itu adalah aktiviti yang dibolehkan, yang tak bertentangan dengan syarak. Dan boleh diperlihatkan apa saja budaya-budaya untuk dibuat di dalam masjid itu apabila dianya tak bertentangan dengan syarak. Sehingga mengatakan oleh Nabi SAW, da'hum amnan bani arfidah, biarkan mereka, kata baginda Rasulullah,
bermain-main dengan aman. Janganlah Bani Arfidah itu diganggu. Mana mereka bukanlah nak ajak perang, tapi nak untuk membuat persembahan seperti itu. Ada lagi dalam riwayat yang lain mengatakan mereka itu orang Habsyah buat seperti itu kerana menyambut Nabi SAW. Sehingga di dalam komentar dalam Fathul Bari disebutkan mereka gembira dengan kehadiran Nabi dan mereka melakukan persembahan kerana walaupun kebetulan hari itu hari raya, tetapi kedatangan Nabi itu lebih mulia, lebih besar daripada hari raya tersebut. Bermakna pada hari ini di dalam menyambut atau mengenang kepada Nabi sebenarnya adalah lebih besar daripada hari raya. Pada hari raya dibenarkan untuk nak buat begini dan sebagainya dalam masjid. Kalau kita nak memuliakan kepada baginda Rasulullah untuk melaksanakan dengan jalan syarak, maka ini adalah lebih utama. Ini disebutkan di dalam Fathul Bari, dikomentarkan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di dalam menyambut kepada dengan gembira melihat dan menyambut kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang kita dah sebutkan, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan korban. Dan korban boleh dilakukan di tempat solat kalau di tanah yang lapang, di tempat atas tempat solat tersebut tidak menjadi masalah. Apatah lagi di tempat-tempat yang lain seperti di sekitar masjid, di tempat mana pun, maka ini adalah dibenarkan. Yang keduanya adalah seorang yang mana dia menuju solat Jumaat, solat hari raya dan kembali berbeza perjalanannya, maka ianya adalah dianjurkan kerana ianya akan mendapatkan doa daripada malaikat. Begitu juga dia menyebarkan dan mendapatkan keberkatan dan juga menyebarkan keberkatan, dan juga supaya dia mendapat fadilah khutwah dan langkah, serta dia dapat untuk nak bertemu dengan orang-orang lain daripada kaum muslimin. Dan yang ketiga, dibolehkan berhibur pada hari raya khususnya, tetapi hiburan itu adalah hiburan yang dibenarkan oleh syarak. Begitu juga di dalam masjid dibolehkan untuk melakukan seperti mana yang dilakukan oleh dua orang budak tersebut, yang mana mereka ketika mentalunkan daripada syair bu'ad itu, mereka memukul dufuf. Itu satu. Kemudian apa yang dilakukan oleh daripada orang-orang Habsyah ini, yang mana mereka melakukan persembahan-persembahan gaya mereka di dalam masjid yang ikrar dibenarkan oleh Nabi SAW, walaupun ada di sana perasaan kurang senang daripada Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar, maka Nabi SAW telah pun menyatakan untuk membiarkan kepada mereka sebagai isyarat dibenarkan untuk dilakukan. Khusus satunya hari raya, keduanya adalah untuk ianya menyambut kepada baginda Rasulullah SAW dan juga untuk syiar kepada al-Islam. Wallahu ta'ala a'lam.